إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri sendiri dan juga kepada tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita berusaha menambahkan lagi ketakwaan kita dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tinggalkan yang tidak mengapa, takut ada apa-apa. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah Taubat Nasuha, anak kunci perubahan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai mereka yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya, tulus, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Oleh kerana itu, apabila seseorang itu bertaubat, dia perlu mengikuti cara taubatan nasuha. Hanya taubat yang mencapai darjat nasuha sahajalah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sememangnya ingin menerima taubat yang memberi keampunannya kepada mereka yang benar-benar taubat. Taubat nasuha berarti orang yang bertaubat bersungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dalam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, taubat nasuha artinya adalah taubat yang sebenarnya dan sepenuh hati, akan menghapuskan keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya, mengembalikan keaslian jiwa orang yang bertaubat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertaubat walaupun baginda adalah seorang insan yang sempurna. Dengan taubat terangkatlah sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melambangkan sifat merendah diri. Hukum bertaubat adalah wajib. Taubat maksudnya mengikuti dosa, mengakui dosa kesalahan yang telah dilakukan dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan itu. Manusia tidak pernah sunyi daripada melakukan kesalahan. Dorongan nafsu yang ingin
inginkan kesukaan, menjuruskan manusia kepada perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat merupakan ibadah yang pertama yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam di muka bumi ini sebagai pengajaran kepada anak cucunya. Sekiranya ingin membina kehidupan di dunia ini, maka jadilah taubat sebagai asas kekuatan. Maka syarat-syarat taubat nasuha yang wajib dipenuhi agar taubat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kesal dan berduka di dalam hati terhadap perbuatan dosa kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, bertekad untuk meninggalkan sepenuhnya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, niat yang kukuh untuk tidak mengulangi dosa kesalahan yang telah dilakukan. Dan keempat, bersegeralah meninggal dosa-dosa kesalahan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa melibatkan manusia, wajib dia membebaskan diri daripada hak yang bukan miliknya. Ini bererti jika berupa harta, benda wajib dikembalikan. Jika merupakan fitnah, cacian, kutukan dan kezaliman, maka wajib ia meminta maaf daripada orang tersebut. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, taubat sama seperti asas bagi sebuah bangunan ibadah. Artinya, kalau seseorang ingin membina ibadah yang hebat, perlu kepada asas yang kukuh. Tidak terbina ibadah daripada asas yang lemah. Taubat adalah proses penyucian berterusan. Air mata taubat akan membersihkan kotoran yang terpadam di dalam hati, dan air mata itu boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara-cara bertaubat dimulakan dengan kita menyedari betapa besarnya dosa kesalahan kita yang dilakukan. Pertama, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesal dan gerun terhadap balasan yang bakal menimpa di hari akhirat kelak nanti. Ketiga, berniat serta berusaha sedaya upaya menjauhi serta meninggalkan dosa yang telah dilakukan dan bertekad tidak akan mengulanginya. Keempat, menjauhkan diri dari tempat dan manusia yang membawa kepada maksiat tersebut. Kelima, meninggalkan setiap apa yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam, melakukan banyak kebaikan dan ketaatan serta memperbanyakkan istighfar serta berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada mereka yang selalu melakukan kejahatan, dosa kesalahan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sedangkan taubat itu sudah terlambat. Dan demikianlah juga halnya mereka yang mati sedang mereka tetap kafir. Mereka yang demikian itulah kami telah sediakan bagi mereka azab sisaan yang tidak terperi-perinya. Sempena 10 hari di awal bulan Zulhijjah, awakhiru asyara Zulhijjah, marilah kita sama-sama kembali kepada fitrah sebelum tibanya hari raya Aidil Adha. Sesungguhnya di dalam bulan ini
Sesungguhnya di dalam bulan ini terdapat hari Arafah, yaitu hari yang paling mulia dan penuh bersejarah. Maka di kesempatan yang ada ini, marilah kita bertaubat nasuha, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang kesalahan kita, untuk membersihkan jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dari kalangan hamba-hambanya yang dibebaskan dari azab api neraka. Tubu ilallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.